Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah ekonomi 2022, pemulihan dan cabaran. Ini saya kira satu topik yang sememangnya sedang dibincangkan oleh pelbagai pihak, terutamanya oleh penganalisis ekonomi di negara kita, dan tentulah masing-masing mengharapkan bahawa mungkin akan ada sinar yang lebih cemerlang sebenarnya bila kita bercakap tentang perkembangan ekonomi negara ketika ini. Baiklah, dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, iaitu penganalisis ekonomi Putra Business School. Jadi Prof, apa khabar? Khabar baik, terima kasih atas jemputan. Oh, saya dengar kata baru balik bercuti. Balik daripada kampung halaman lah. Jadi Penang masih lagi hebat ya. Cuma tak lekat lagi suara apa cakap utara tu. Tak apa, kita boleh belajar. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya kepada tetamu kita yang seorang lagi, itu yang berbahagia, Encik Jaidip Singh, yang merupakan pegawai penyelidik di Institut Penyelidikan untuk Kemajuan Sosial ataupun REFSA. Jadi apa khabar? Khabar baik, Syakari. Terima kasih. Ini pertama kali ya, Jadip ya? Pertama kali. Jadi just relax, tak payah nervous ya. Jadi kita akan kongsi pandangan-pandangan yang menarik berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Dan kami juga sebenarnya ingin mendengar, barangkali anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini ataupun topik ini. Jadi seperti biasalah, dua talian kami sediakan kepada anda, iaitu di 0326979767 dan juga 0326979768. Kerana saya percaya anda juga mungkin ada pandangan-pandangan menarik yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu saya di studio. Baiklah, bila kita bercakap Prof ya, tentang ekonomi 2022. Oh ya, sebelum tu selamat tahun baru lah, walaupun sudah 3 hari sebenarnya. Jadi selamat tahun baru 2022. Dan bila kita bercakap tentang ekonomi 2022, pemulihan dan cabaran, cuba kita bayangkan dululah, mungkin daripada kajian, daripada pengalaman Prof sendiri, bagaimana Prof melihat masa depan ekonomi kita, terutamanya untuk tahun 2022 ini, setelah apa yang berlaku dalam tahun 2021 khususnya. Ya, kalau kita mahulah menilai apakah yang bakal berlaku pada tahun 2022. Sebab ada orang kata 2022 ni 2022 maknanya macam 2020. Tetapi kalau kita lihat mungkin apa yang kita boleh jadikan sebagai sandaran ialah prestasi ekonomi negara kita pada tahun 2021. Dan apabila kita melihat pertumbuhan KDNK setiap suku tahun, walaupun menunjukkan peningkatan yang amat tinggi pada suku tahun kedua, namun suku tahun ketiga menguncup negatif 4.5%, dan jangkaan Bank Negara Malaysia dan juga kerajaan bahawa pertumbuhan KDNK pada tahun 2021 mungkin sekitar 3.4%. Namun saya melihat yang lebih realistik sekitar 2 hingga 3%. Dan ini adalah, orang kata, masih lagi tidak pulih sepenuhnya, masih lagi dibelenggu oleh pelbagai faktor yang kita tahu, dengan isu pandemik yang berlaku juga pada bulan lepas, dan sekarang banjir besar meliputi banyak negeri, gangguan pada rantaian bekalan, dan juga varian Omicron yang mungkin mengganggu-gugat pembukaan ekonomi dan juga pergerakan penduduk. Dan hari ini rasanya kerajaan Singapura mengumumkan pertumbuhan KDK mereka tahun lepas 7% melebihi sasaran. Tapi saya melihat kita masih lagi belum mampu lagi capai tahap sedemikian. Dan kalau kita lihat tahun 2022 bagaimana pula pertumbuhan KDNK, saya merasakan bahawa ianya akan lebih tinggi daripada tahun lepas. Maka setakat ini jangkaan kerajaan sekitar 5.5% hingga 6.5%, Bank Dunia, IMF pun sekitar tu juga 6%. Dan ini disebabkan oleh, orang kata,
beberapa indikator ekonomi yang masih lagi kekal positif untuk beberapa bulan lepas, seperti nilai ekspor masih lagi meningkat, harga komoditi seperti minyak dan minyak sawit masih lagi tinggi, indeks pelopor masih lagi positif, termasuk juga indeks pengeluaran, dan juga kalau kita lihat jumlah yang menganggur makin berkurang, bermakna tenaga kerja sudah kembali meningkat. Dan semua faktor-faktor ni memberi orang kata satu perasaan yang orang kata positif. Namun kita juga harus sedar ada beberapa lagi indikator yang masih lagi belum pasti adakah sudah masih peringkat recovery ataupun pemulihan, atau masih lagi orang kata berdepan dengan pelbagai cabaran. Kita lihat Bursa Malaysia masih lagi orang kata tidak mencapai prestasi yang kita harapkan, dan kita lihat pelaburan FDI pun banyak yang diluluskan, tapi kita mahu lihat berapa banyak yang akan membina infrastruktur ataupun kilang di negara kita. Oleh itu saya yakin bahawa 2020 ni memang akan menunjukkan peningkatan lebih positif daripada 2021, tetapi kita harus orang kata mengambil kira cabaran-cabaran yang masih lagi kita harus tangani, dan itu belum lagi sebut pasal politik kemungkinan berlaku pilihan raya umum. Itu yang saya lihat memang 2022 ni ada juga cabarannya. Okey, cuba kita dapatkan pandangan daripada seorang lagi penganalisis politik, iaitu saudara Jadip Singh yang mewakili REFSA. Seperti apa yang disebut oleh Profesor Madya Dr. Ahmad Razman tadi, bahawa kita mungkin melihat pada sesuatu yang bersifat positif sebenarnya, dan kita juga tentunya mengharapkan sesuatu yang bersifat positif bila kita bercakap tentang perkembangan ekonomi negara. Tetapi daripada kajian yang dibuat oleh anda dan juga REFSA sendiri, apakah anda juga mempunyai perasaan yang sama seperti apa yang dikongsikan oleh Profesor Madya Dr. Ahmad Razman? Saya memang ni bersetuju dengan pendapat Prof, dan jikalau saya boleh menggunakan satu frasa daripada bahasa Inggeris, ini dipanggil cautious optimism. Jadi kita memang bersifat positif, kita berharap bahawa keadaan akan berpulih sememangnya relatif kepada keadaan pada tahun lepas. Kalau kita lihat contohnya private consumption, itu adalah satu area yang terjejas akibat PKP tahun lepas, dan sekarang sudah beransur pulih, tapi baru bermula. Jadi ini baru permulaannya. Terdapat banyak risiko yang perlu diambil kira, seperti inflation juga adalah satu risiko yang mungkin akan bertambah menuju ke lewat tahun ini, seperti yang pernah dan sedang di observe di negara seperti Amerika Syarikat, kerana kita setahun di belakang mereka, kalau kita melihat perkembangan ekonomi dan dalam pandemik, dan mungkin ini adalah salah satu area yang kita perlu ambil perhatian sebelum menjadi terlalu confident. Prof tadi ada menyebut tentang cabaran yang terpaksa kita hadapi, terutamanya tahun 2021 yang lalu. Kita menghadapi pandemik COVID-19, dan ianya telah memberikan kesan ataupun impak yang cukup serius kepada perkembangan dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi ketika ianya berlaku, apakah Prof merasakan bahawa langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan ketika itu sebenarnya sudah dapat sekurang-kurangnya memberi satu suntikan untuk menaikkan semula ataupun meningkatkan semula ataupun mengembangkan semula ekonomi negara ketika itu? Ya, ketika itu kita lihat satu usaha yang saya nampak memang membawa kepada perubahan dari segi peningkatan ekonomi, ialah keputusan kerajaan untuk memastikan majoriti penduduk dewasa terutamanya mendapat vaksinasi penuh. Dan sekarang kita dah rasa 97.7% lelaki penduduk dewasa telah mendapat vaksinasi penuh lengkap. Dan dengan kita lihat juga, walaupun di seluruh dunia sudah kembali menunjukkan peningkatan jangkitan tinggi, baru 3 hari lepas 1.6 juta kes berlaku dalam satu hari saja. Tetapi di Malaysia, walaupun
walaupun kita masih ada jangkitan 3,000 4,000 tapi jumlah kematian menunjukkan pola menurun. Kita lihat ICU 53% penggunaan, hospitalization pun rendah, dan ini memberi orang kata keyakinan untuk meneruskan segala aktiviti ekonomi sedia ada. Saya tidak lihat kita akan kembali menutup sektor ekonomi dan juga menghadkan pergerakan penduduk kerana kita lihat kesan daripada vaksinasi penuh itu menyebabkan berlaku kurangnya kematian ataupun simptom yang serius. Dan walaupun berlaku orang kata kebimbangan, sekarang kita ada varian Omicron, mungkin selepas ni ada varian-varian lain yang lebih tu, tetapi pada masa sama usaha pada tahun ini akan bertumpu kepada mendapatkan booster bagi semua penduduk. Dan selain memastikan bahawa penduduk mendapat vaksinasi dan booster, sebenarnya ia memberi gambaran ataupun akan memberikan keyakinan kepada konsumer ataupun pembeli, peniaga, malahan pelabur untuk meneruskan aktiviti mereka seperti biasa. Jika keyakinan ini tidak ada, maka itu yang kita takutkan. Ia akan merencatkan lagi orang kata pertumbuhan yang kita harapkan dan menyebabkan kita tidak mampu orang kata untuk kembali menjadi negara yang berdaya saing. Jadi saya lihat usaha vaksinasi itu sebenarnya adalah orang kata satu usaha untuk menangkatkan keyakinan semua pihak. Selain pada vaksinasi, termasuklah booster yang terpaksa kita ataupun dinasihatkan supaya kita juga mengambil booster. Suntikan keuangan yang diberikan oleh kerajaan sendiri, Jadib, bajet yang begitu besar, suntikan keuangan kepada sektor-sektor yang terlibat, kepada mereka yang terlibat dan sebagainya. Apakah Jadib melihat itu juga satu langkah yang cukup positif yang dilakukan oleh kerajaan ke arah memberi nafas yang lebih segar kepada ekonomi? Sememangnya suntikan fiskal dan suntikan lain dalam pakej-pakej yang telah diumumkan tahun lepas membantu kerana kalau bukan bagi suntikan tersebut, banyak household dan banyak bisnes yang akan terjejas. Dan sememangnya ada kritik yang mengatakan bahawa jumlah fiskalnya tidak memadai pada masa itu, terutamanya sebelum bajet 2022 diumumkan. Kerana jika kita melihat breakdown semua pakej tersebut, peratusan tingginya adalah dalam bentuk moratorium atau bagi semua loan, dia kebanyakan SME dan yang contohnya household yang layak tidak perlu membayar balik loan dalam masa dalam window 6 bulan macam tu. Tapi itu sendiri tidak merupakan satu bentuk fiscal stimulus, kerana untuk membangunkan semula ekonomi dan memberikan nafas baru kepada bisnes dan consumers, kita perlu ada suntikan fiskal yang memadai. Tetapi dalam bajet 2022 itu telah ditangani to some extent. Bila kita sebut tentang fiscal stimulus, ini pun satu isu yang menarik juga. Pandangan peribadi Prof sendiri, apakah itu sebenarnya sudah mencukupi ataupun kita masih lagi memerlukan satu fiscal stimulus yang lebih efektif dalam usaha untuk memberi satu nafas ataupun satu suntikan yang lebih hebat ke arah pertumbuhan ekonomi kita? Ya, dia bila sebut suntikan ni macam booster kita dah ambil 2, sekarang nak ambil nombor 3. Ada orang kata setiap tahun nak kena ambil ni. Dah jadi macam acara tahunan acara suntikan. Jadi sama juga kalau kita suntikan kewangan. Adakah kita perlukan suntikan fiskal setiap tahun? Adakah kerajaan mampu memberikan wang ataupun insentif sebegini rupa? Kita tahu kerajaan mengalami defisit belanjawan sejak 1998 hingga sekarang lagi. Dan kalau kita melihat juga, adakah suntikan fiskal ni memberikan pertumbuhan yang diharapkan? Dan kalau kita lihat, kita harus berhati-hati apabila berlaku suntikan yang terlebih banyak, dia akan menyebabkan berlakunya inflasi. Tetapi kalau ianya tidak pergi kepada ekonomi tampak juga, dia akan menyebabkan ada setengah-setengah golongan akan
kekal kaya dan setengah golongan itu akan kekal miskin. Oleh itu saya melihat dia perlu ada pelbagai strategi. Okey, bukan sahaja setakat memberi bantuan tunai secara one off, tetapi satu isu yang penting kita harus tangani. Kadar pengangguran masih tinggi. 700,000 yang menganggur itu lebih tinggi daripada sebelum pandemik. Sebelum tu 500,000 saja. Maknanya walaupun berkurangan belum sampai ke peringkat sebelum pandemik. Gaji purata jatuh 9%, kalau ikut media 15.6%. Dijangka tahun ni akan naik, tapi tak naik 9%, tak naik, maknanya dia akan naik tapi naik sikit. Dan itu kalau kita tengok kadar kemiskinan meningkat, dan kalau kita tengok kadar keberhutangan, isu rumah pun meningkat. Ianya tak boleh dia dapat ditangani dengan beri moratorium ataupun bantuan one off. Kita kena upskilling, reskilling, menyediakan pekerjaan yang memberi gaji yang lebih tinggi, meningkatkan lebih banyak lagi aktiviti ekonomi supaya kemakmuran itu ada. Oleh itu saya melihat rancangan Malaysia ke-12 yang bermula tahun lepas hingga sekarang, jangka panjang, pembangunan infrastruktur amat penting, sebab kita tidak mahu orang kata sentiasa suntik, tapi kita mahu orang kata solusi yang memberikan kita orang kata kemampanan, bukan sahaja kepada individu, isi rumah, perniagaan, malah industri. Itu yang kita mahukan untuk tahun ini sebenarnya. Bila you sebut tentang solusi kemampanan, Prof, ya, jadi apakah solusi kemampanan yang anda terfikir yang barangkali perlu dilakukan oleh kerajaan? Antara solusi yang perlu diutamakan, salah satu ialah decent jobs, kerana pada masa ini masalahnya ialah bukan sahaja pengangguran, tetapi ada satu isu yang dipanggil underemployment. Ini bermakna orang yang mempunyai kerja tapi jumlah gaji atau jumlah atau skills mereka tidak setaraf dengan kerja mereka, dan ini merupakan masalah yang menjadi lebih serius sejak pandemik. Dan kalau kita melihat statistik rasmi mengenai pengangguran sahaja, itu tidak represent the whole picture. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus memberikan kepentingan pertama sekali kepada social protection, memberikan perlindungan sosial kepada semua golongan pekerja termasuk gig workers. Ini adalah satu kumpulan yang telah menjadi terdapat banyak household, contohnya dalam B40 yang kehilangan kerja tetap full time, jadi mereka terpaksa melakukan kerja gig seperti Grab drivers dan sebagainya. Tetapi golongan ini tidak mendapat perlindungan yang sama seperti pekerja full time. Dan ini adalah satu area yang harus ditangani. Mungkin sesuatu yang menarik juga sebenarnya, Prof, ya, daripada apa yang disebut oleh Jarib, disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang dihadapi oleh dunia secara keseluruhannya lah, termasuk negara kita sendiri. Ianya seolah-olah telah melahirkan ataupun memberikan satu dimensi baru sebenarnya dalam perkembangan ekonomi negara. Barulah kita dengar tentang gig ekonomi, barulah kita dengar tentang bagaimana anak-anak muda ini sekarang ini tiba-tiba terlibat dalam gig ekonomi dan memberikan satu pendapatan yang cukup baik sebenarnya. Mungkin Prof melihat apa lagi sektor-sektor yang tidak dijangkakan tiba-tiba mendapat kedudukan yang cukup hebat apabila kita dilanda oleh pandemik COVID-19, banjir dan juga situasi ekonomi yang tidak menentu di seluruh dunia ini. Ya, betul. Ada orang kata silver lining lah, ada sesuatu yang positif juga daripada pandemik ini. Kita lihat adaptasi teknologi mungkin cepat 5-6 tahun jugalah tu. Disebabkan itu kita lihat malahan kedai-kedai kios, gerai-gerai kecil pun mengadaptasi menggunakan platform digital untuk membuat jualan atas talian. Dan kita lihat ramai menggunakan pelbagai aplikasi, bukan sahaja untuk berniaga. Kita lihat semasa kempen bendera putih menggunakan kita jaga kita, dan masa banjir ini pun juga kita lihat bagaimana banyak kata logistik dan bantuan dapat
diberikan dengan begitu pantas sekali. Dan kalau kita nak lihat aplikasi teknologi ini, bukan setakat kata gig ekonomi yang kita selalu nampak di jalan menghantar barangan apa semua tu, tetapi sebenarnya ia boleh membuka peluang kepada pelbagai jenis penawaran barangan dan perkhidmatan melangkaui apa yang kita lihat depan mata kita. Inilah satu yang kita perlu ambil peluang, sebab apabila kita menyebut tentang teknologi, pasaran dia adalah satu dunia, global. Apabila kita nak sebut pasal menawarkan perkhidmatan kita, kalau kita adalah atau cara kata designer ataupun konsultan perunding, kita boleh tawarkan perkhidmatan kita ke mana-mana saja sebab dengan adanya teknologi. Dan apabila kita lihat masa setahun dua ni, ramai orang kata mengeluh melihat negara Indonesia sebagai contoh menerima banyak pelaburan daripada syarikat-syarikat kenderaan motosikal, motorkar yang mahu membina kilang, membina bateri untuk kereta elektrik. Jadi kita rasa alamak, apa semua dah pergi ke situ. Tetapi kita ada dasar automotif negara 2019 yang memfokuskan kepada teknologi yang akan digunakan juga oleh kereta elektronik, seperti kereta elektrik, seperti kata autonomous driving. Dan kita telah membina pusat autonomous driving ni di Cyberjaya kalau tak silap. Dan bermakna teknologi ini memungkinkan kita meneroka pelbagai industri yang kita ingat, industri permotoran ini macam dah tak ada benda baru, tetapi dengan adanya autonomous driving, dengan adanya electric vehicle dan sebagainya, kita boleh meneroka industri seperti itu. Dan mungkin kita patut bangga juga, salah satu syarikat tempatan kita, Aerodyne, adalah merupakan syarikat pengendali drone terbesar di dunia. Dan online tempatan memastikan bahawa teknologi yang sedia ada ini dapat diadaptasi untuk pelbagai situasi. Dan Aerodyne juga menggunakan drone mereka untuk memantau banjir yang berlaku sekarang. Di situ saya lihat apabila kita dapat menguasai teknologi, kita dapat orang kata menjadi negara yang apa orang kata pengeluar, bukan negara pengguna semata-mata. Bila kita cakap tentang digital economy, ini pun satu isu yang menarik sebenarnya, Jadim, ya. Ramai juga pemerhati apa ni ataupun penganalisis ekonomi yang mengatakan that we are not ready yet to go into full digital economy. Tapi pandangan Jadim, bila sebenarnya apakah kita sudah bersedia sebenarnya, berasaskan dari apa yang disebut oleh Prof sebagai contoh-contoh yang cukup menarik sebenarnya? Are we on the right track sebenarnya? Pada pendapat saya, kita sudah mula mengambil langkah untuk mencapai memformalize digital economy, tetapi masih ada room for improvement. Tetapi kalau kita melihat dasar yang ada, contohnya dalam RMK 12, salah satu priority areas ialah digital economy. Jadi memang kalau dari segi policy, kerajaan memang sudah menyatakan minat untuk invest ke dalam sektor ini. Tapi persoalannya ialah adakah ini boleh ditranslate kepada action. But how confident you are that kita boleh translate benda itu menjadi satu reality? Saya rasa kita perlukan masa sedikit, terutamanya bagi SMEs, kerana cabarannya sekarang ialah banyak SMEs dan banyak bisnes-bisnes kecil yang tidak bersedia atau mereka struggle untuk membuat transition kepada digital services yang menjadi sangat penting, terutamanya dalam era pandemik ini. Jadi kita perlu memberikan bantuan atau support, training dan sebagainya untuk memastikan bahawa SME kecil ini boleh mengambil langkah untuk berdaya saing di persada dunia. Okey, menarik bila kita sentuh tentang SMEs. Ini juga satu isu yang cukup penting, dan sebentar lagi saya juga nak dapatkan pandangan daripada Prof. Maria, Dr. Ahmad Razman, berkaitan dengan apakah cukup apa yang dilakukan oleh kerajaan setakat ini untuk membantu SMEs ini, kerana inilah antara sektor yang paling teruk terjejas disebabkan oleh pandemik, disebabkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu. Tapi rehat dulu Prof, kerana kita juga akan berehat buat seketika. Dan kepada anda saya ingatkan lagi,
Kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama dengan kedua-dua tetamu saya berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini, seperti biasalah anda boleh dengan mudah saja memanggil kami di 0326979767 ataupun 0326979768. Baik, kita rehat dulu, kembali semula sebentar saja lagi. Ruang Bicara Bernama TV. Baiklah, kita kembali sudah ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik ekonomi 2022, pemulihan dan cabaran, dan kita masih lagi bersama dengan dua penganalisis ekonomi, iaitu Profesor Madya, Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, penganalisis ekonomi dari Putra Business School, dan kita juga masih lagi bersama dengan saudara Jadip Singh yang merupakan pegawai penyelidik di Institut Penyelidikan untuk Kemajuan Sosial ataupun REFSA. Baik, tadi menarik bila saudara Jadip membangkitkan tentang isu SMEs ataupun IKS, golongan IKS ini yang terlibat dalam IKS ini, dan dikatakan mereka lah antara sektor ataupun golongan yang paling teruk terjejas disebabkan oleh perkembangan ekonomi semasa, terutamanya pada tahun lalu dan tahun 2022 ini. Mereka tentu mengharapkan sesuatu yang lebih baik dalam usaha untuk membangkitkan semula mereka dalam sektor yang diceburi. Jadi pandangan Prof dalam isu ini, Prof. Ya, memang kita melihat cabaran kepada perniagaan mikro, kecil sederhana amat orang kata mencabar sejak tahun 2 ini, dan banyak inisiatif telah diberikan oleh kerajaan melalui pelbagai fiskal dan rancangan dan juga belanjawan. Tetapi kita lihat mereka masih memerlukan masa untuk pulih sepenuhnya. Walaupun semua sektor ekonomi dibuka, tetapi ia mengambil orang kata mungkin 4-6 bulan juga untuk kembali orang kata pulih sepenuhnya. Namun kita lihat pada akhir tahun lepas hingga sekarang ada yang ditimpa malang berganda sebab belum lagi pulih sepenuhnya, ditimpa pula dengan banjir, bencana banjir. Adik saya, syarikat dia dia bekerja musnah dekat Seri Muda. Air naik seketika call dia kata air dah naik ni. Dia kata tak apalah, naik komputer naik tinggi ni. Dia ingat cukup rupanya sampai bumbung kan. Betul. Tetapi apa yang penting kita lihat dalam situasi ini, pertama mereka memerlukan modal untuk kembali mengaktifkan perniagaan mereka apabila dia terjebak dengan bencana banjir ini ataupun dengan pandemik COVID-19 ini. Dan kedua, mereka juga harus orang kata diberi peluang untuk memasarkan barangan dan perkhidmatan mereka. Bermakna kalau ada kedai tetapi kalau tak dapat orang kata mencapai sasaran pasaran yang diperlukan, pun satu masalah. Dan inilah peluang yang kita lihat memang ada diberi oleh kerajaan dalam bentuk pelbagai bantuan kewangan, subsidi upah dulu kita ada, okey. Tetapi kita lihat semua ni bersifat suatu tempoh yang tertentu saja, 3-4 bulan. Dan saya lihat mungkin tidak cukup, okey, kerana apa yang setiap SME ni PKS juga hadapi ialah mereka juga turut ada komitmen yang merangkumi kos operasi seperti gaji pekerja, bil utility, cukai taksiran dan juga hutang bank, komitmen hutang. Dan apabila kita lihat apa yang berlaku sekarang, kebanyakan bantuan itu lebih kepada kita bagi hutang baru tanpa faedah dan juga moratorium. Tetapi hutang lama mereka masih perlu bayar. Dan itu saya lihat satu orang kata penyelesaian lain lah. Bukannya bantu dengan kasih lagi pinjaman, tapi boleh tak kita bantu mereka dengan hapuskan pinjaman sedia ada. Debt jubilee kita panggil. Sebab apabila kita lihat pada masa ini, walaupun pandemik berlaku, bencana banjir berlaku, institusi kewangan seperti bank, 9 bank tempatan tersenarai di Bursa Malaysia masih mencatatkan keuntungan 26 bilion tahun lepas. Bukan tahun lepas, 21, tahun 2020. Dan saya jangkakan tahun 2021 ni pun keuntungan mereka kembali meningkat. Jadi apa salahnya sebagai satu kata badan korporat untuk melaksanakan CSR, mana-mana perniagaan yang betul-betul terjejas itu, mungkin kalau tak boleh hapuskan hutang sepenuhnya, the interest portion of it
maknanya bahagian faedah tu hapuskan. Sekurang-kurangnya ini membantu mereka ada sedikit kecairan lah dalam ataupun likuiditi dalam operasi mereka. Dan satu yang saya lihat pada tahun ini sepatutnya kerajaan akan membuat keputusan ratifikasi untuk RCEP, RCEP dan juga CPTPP. Ini sepatutnya boleh membuka peluang kepada perniagaan kita untuk kita menceburi pasaran yang lebih besar lah di beberapa ekonomi yang utama di dunia. Dan saya lihat itu satu potensi, tapi boleh jadi cabaran juga jika tidak ada orang kata insentif ataupun bantuan yang sesuai oleh kerajaan untuk membantu mereka kita berdaya saing dengan syarikat-syarikat lain di luar sana. Oleh itu saya takut dah, saya risau jugalah pada saat kita sedang cuba membantu SME untuk kembali pulih ni, tetapi apabila kita mula membuka kita punya sempadan, tiada lagi duty, tarif duty dan sebagainya untuk syarikat-syarikat lain berniaga sini, sepatutnya kita boleh niaga ke sana. Tapi sebab kita tak mampu, kita masih lagi nak recover, kita pula mendapat persaingan daripada luar, maka ini saya lihat satu yang kata harus diberi perhatian yang serius jugalah untuk tahun ini. Bila Prof bangkitkan tentang CPT PP ini pun sebenarnya ada unsur-unsur kontroversi sebenarnya. Ada pelbagai pandangan dan juga pendapat. Ada yang mengatakan setuju, ada yang mengatakan tidak setuju. Dan mereka menganggap bahawa perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik ataupun CPTPP ini kadang-kadang ianya berat sebelah. Iyalah, dan ada juga yang mengatakan ia mungkin boleh menjerat negara kita dan ianya juga tidak membawa sebarang faedah. Tak tahu pandangan Prof dan juga pandangan anda sendiri je. Sebelum kita bercakap tentang CPTPP, kerana ini Malaysia belum lagi mempunyai plan yang sangat transparent mengenai ratifikasi, kerana masih dalam pertimbangan. Bolehkah saya izinkan saya untuk membicarakan tentang RCEP instead, kerana ini baru saja datang menjadi aktif 2 hari yang lalu. Tetapi Malaysia masih belum meratifikasi. So maknanya sekarang dalam RCEP ada 15 negara yang telah menandatangani perjanjian ini, termasuk negara-negara ASEAN dan negara-negara lain di Asia Pasifik. Tetapi Malaysia adalah salah satu daripada 4 negara yang masih belum meratifikasi. Maknanya bagi negara-negara lain, contohnya Singapura, Australia, China dan sebagainya, mereka boleh menikmati contohnya tarif yang lebih rendah, dan terdapat prinsip-prinsip yang lain seperti menggunakan birokrasi, tapi Malaysia belum lagi mendapat faedah tersebut. Dan pada pendapat saya, apabila orang bercakap tentang RCEP, mereka fikir bahawa ratifikasi itu akan menyebabkan secara automatik the realization of the gains. Tapi sebenarnya bukan macam itu, kerana domestic policy pun kena bertukar atau kena respond appropriately kepada perjanjian tersebut. So sebagai contoh, kalau kita lihat trading goods, iaitu tariff policy, sebenarnya dalam RCEP Malaysia tidak, the effect of the RCEP is not that big, because Malaysia is already part of ASEAN, and dalam ekosistem ini, trade ini, semua negara sudah pun mempunyai tarif yang agak rendah. Dan negara-negara lain dalam perjanjian ini, termasuk China, Japan pun dah ada perjanjian dengan ASEAN. Yang baru dalam perjanjian ini adalah ini membawa negara-negara seperti China, Japan dan South Korea bersama dalam satu agreement. Jadi saya rasa perjanjian ini lebih beneficial bagi mereka berbanding dengan Malaysia. Tapi apa kesannya nanti jadi kalau kita tidak menyertai RCEP? Saya rasa masih penting bagi Malaysia untuk menyertai RCEP, kerana ia menjadi first step kepada
komitmen untuk meningkatkan integrasi dalam berantau Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Kerana terdapat unsur-unsur lain dalam penjajahan ini yang belum yang perlu diberikan perhatian. Contohnya trade facilitation. Ini bermakna menggunakan birokrasi apabila mengekspor atau mengimport barang. So sebagai contoh di Malaysia sekarang sepatutnya terdapat satu sistem yang dipanggil U-Customs untuk memudahkan proses mengekspor barang. Tetapi implementasi ini dilambatkan, selalu terdapat delay. Dan ini ini adalah contoh area yang perlu diberikan perhatian. Dan meratifikasi RCEP hanya merupakan langkah pertama, dan selepas itu ia adalah tanggungjawab Malaysia untuk memastikan bahawa polisi mereka selaras dengan idea-idea yang ada dalam RCEP. Mungkin Prof ingin menambah daripada apa yang disebut. Ya, memang sebelum ini Menteri MITI ada memberi jaminan bahawa jika kerajaan akan meratifikasi RCEP ataupun CPTPP ini, beberapa kepentingan peniaga tempatan terutamanya Bumiputera tidak akan terjejas. Namun saya juga berharap kalau penerangan semangga rupa dapat diperincikan lagi, sebab dia ada banyak isu. Pertama, isu melibatkan kota peniaga Bumiputera dalam procurement atau perolehan kerajaan, dan juga melibatkan isu kalau berlakunya dispute ataupun adakah mahkamah antarabangsa akan diberikan keutamaan berbanding dengan mahkamah tempatan. Dan juga kalau kita lihat semua ini, apa yang saya nampak penyelesaiannya adalah komunikasi terbuka dengan pelbagai badan-badan yang mewakili peniaga seperti Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, Dewan Perdagangan Melayu Malaysia dan sebagainya, untuk memastikan mereka melihat lebih banyak benefit ataupun kebaikan daripada keburukan. Mungkin saya lihat dialog secara terbuka boleh dilakukan antara kementerian dan juga mereka-mereka ini, supaya kita dapat mengambil peluang atas perjanjian-perjanjian seperti ini. Tapi kalau kita lihat Jadib perkembangan ekonomi di rantau ASEAN sebagai satu contoh yang baiklah. Kalau kita lihat negara-negara lain, terutamanya seperti Indonesia, Vietnam khususnya, malah Thailand sendiri, seolah-olah sektor ekonomi mereka berada pada tahap yang jauh lebih baik daripada apa yang menimpa negara kita sebenarnya. Apakah itu sebenarnya sesuatu yang berlaku disebabkan oleh adanya apa yang dipanggil sebagai satu perubahan ekonomi yang betul-betul dirancang dengan begitu teliti dan mengakibatkan mereka dapat berada di tempat yang teratas dibandingkan dengan ekonomi negara kita ketika ini? Sebenarnya saya tidak berpendapat bahawa Malaysia berada di belakang negara-negara ini, tetapi memang tidak boleh dinafikan bahawa mereka berkembang dengan pesat berbanding dengan Malaysia, dan mungkin boleh overtake Malaysia dalam masa yang akan datang. Saya rasa masalahnya ialah di Malaysia sekarang kita masih mempunyai reliance kepada the old way of doing things. Apabila kami merujuk kepada industrial policy, kami masih memberikan keutamaan kepada labor intensive manufacturing. Contoh dia component assembly. Bagi Malaysia, antara ekspor yang paling besar ialah electrics dan electronics. Tapi kita tidak mencipta benda, kita hanya assemble. Kita hanya assemble components. R&D semua masih kurang memuaskan. Dan dalam area ini, negara-negara lain dalam rantau Asia Tenggara seperti Indonesia dan Vietnam mempunyai apa yang dipanggil comparative advantage. Mereka lebih berkemampuan mencipta dan membuat manufacturing secara labor intensif, kerana mereka jauh lebih besar daripada Malaysia jikalau kita melihat penduduk, populasi. Jadi sekarang adalah masa bagi Malaysia untuk meningkatkan value added supaya boleh berdaya saing dan boleh
meningkatkan value added, sebagai contoh dalam E&E, kerana itu adalah satu sektor di mana kita boleh sebagai contoh meningkatkan, menarik pelabur yang berkualiti, iaitu melalui contohnya teknologi transfer atau R&D. Kita harus memberikan keutamaan kepada R&D dan menggunakan minda untuk meningkatkan skills rakyat Malaysia, supaya juga tidak terlalu reliant on foreign workers yang menimbulkan masalah lain. Bila you sebut tentang menarik pelabur yang berkualiti, ini pun satu perkara yang perlu diberi perhatian yang serius kalau kita ingin melihat satu pertumbuhan ekonomi 2022 yang lebih cemerlang sebenarnya. Sekarang ini pun sudah timbul masalah yang dibangkitkan bahawa ramai pelabur-pelabur yang sebelum ini berada di negara kita sudah pun mula menarik keluar pelaburan mereka ke negara-negara lain, terutamanya di negara-negara ASEAN yang lain. Jadi bagaimana Prof melihat, apakah isu ini sekiranya dibiarkan atau tidak diberi perhatian yang serius, mungkin juga akan memberikan satu akibat yang menakutkan kita bila kita cakap tentang ekonomi 2022? Ya, betul. Kita lihat apa yang berlaku apabila kita terlalu bergantung kepada industri yang masih lagi orang kata labor intensif ni. Menyebabkan kita kadang-kadang tidak memberi orang kata penekanan yang sepatutnya terhadap layanan pekerja asing. Sebagai contoh, kita lihat ada 6 syarikat tempatan telah orang kata diharamkan daripada berdagang di Amerika kerana tidak mengendalikan pekerja mereka dengan betul. Dan kita lihat juga bagaimana apabila kita hanya sebagai negara ataupun negara pengeluar ataupun pembuat komponen, apabila syarikat antarabangsa seperti Dyson mendapati ada berlaku yang tidak betul dengan pengendalian pekerja, maka mereka menarik kembali pelaburan mereka, terus terjejas syarikat tempatan kerana tidak dapat lagi bisnes tersebut. Oleh itu saya melihat usaha untuk meningkatkan kualiti ataupun value added, nilai tambah seperti jadi cakap, itu amat penting. Kita lihat Singapura, negara yang tidak ada tanah, tidak ada orang kata sumber asli, tetapi menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi tahun lepas, 7% KDNK. Kerana apa? Kerana sumber manusianya yang berkemahiran tinggi. Kita harap inilah orang kata penumpuan yang patut diberikan apabila kita bangunkan infrastruktur macam 5G, jalur lebar dan sebagainya. Apabila kita meningkatkan kemahiran pekerja kita melalui upskilling, reskilling, maka kita pergi ke situ. Kita tak perlu lagi bersaing dengan Vietnam, Indonesia dari segi membina kilang yang lebih besar dan sebagainya. Kita tak boleh, sebab mereka tanah lagi murah, pekerja lagi murah. Kita harus mula bersaing dengan Singapura. Kita kerana kita ada penduduk lebih ramai, kita ada kawasan yang untuk buat satu industri perkhidmatan, penyediaan perkhidmatan yang lebih tu. Kita ada sekarang ni tak lama lagi TRX Tun Razak Exchange yang akan menjadikan ini sebagai satu pusat kewangan yang orang kata kita haraplah menjadi orang kata yang terkemuka di rantau Asia. Yang itu kita harus fokuskan. Kita peneraju kewangan Islam. Kalau kita dapat orang kata pastikan bahawa ini menjadi satu pemangkin kepada segala industri. Dan yang penting sebenarnya, walaupun kita ada nak buat semua ni, kestabilan politik itu penting. Kerajaan yang boleh melaksanakan polisi jangka masa panjang, melaksanakan RMK 12 mengikut apa yang harus dicapai, dan juga wawasan kebangsaan itu penting. Sebab kalau polisi dah ada, dasar dah ada, tetapi kerajaan bertukar-tukar sentiasa nak orang kata short term gain ni, maka kita akan selesai ke belakang. Kalau kita tengok Indonesia stabil politiknya,
Vietnam stabil politiknya. Itu menyebabkan mereka boleh laju sikit, dan Singapura pun sudah tentu kita lihat stabil. Itu yang kita harus juga tumpukan julah tahun ni. Jadip juga risau sebenarnya. Apakah Jadip juga risau dengan situasi politik semasa? Kerana macam Prof katalah, ianya akan memberi impak ataupun kesan kepada perkembangan ekonomi yang telah pun kita rancangkan, tetapi akhirnya tidak boleh diterjemahkan menjadi realiti kerana pertukaran government ataupun kerajaan dan juga pemerintah yang begitu cepat. Ya, memang kita tidak boleh menceraikan economic policy daripada politics. Kerana kalau kita tidak ada pemimpin yang stabil dan konsisten dan berada dalam kuasa bagi jangka masa yang panjang, bagaimana kita mahu mengimplement policy yang sedia ada. Ini sudah tentunya satu faktor yang juga akan menjejaskan pelaburan, akan menjejaskan keyakinan, bukan saja keyakinan pelabur tapi juga keyakinan consumers, semuanya. Tapi yalah, kita pergi lebih mendalam lagi. Pandangan Prof sendirilah, mungkin pemain-pemain politik, ahli-ahli politik kita jugalah, apakah mereka juga melihat ini sebagai satu isu yang perlu diberi perhatian serius, ataupun mereka hanya terpaksa melakukannya dalam memenuhi the pressure, kehendak penyokong-penyokong mereka, kehendak ahli-ahli parti mereka, kerana kepentingan negara itu harus diletakkan di tempat yang teratas sebenarnya. Politik itu harus membina kekuatan ekonomi negara. Ya, kita perlukan politik, tapi kita tak semestinya perlukan ahli politik sekarang. Kalau kita lihat apa yang berlaku masa berlaku bencana banjir, ada setengah ahli politik memainkan isu, kata benarkanlah, kata pencarum KSP keluarkan 10,000 lagi. Sebenarnya dah keluar 21,000 dah. Aisina, Acitra, Ailestari kan. Tetapi mereka tak sedar jika pertama, bukan semua yang terjejah banjir itu pencarum KSP. Kalaupun ada yang pencarum KSP, 6.1 juta pencarum ataupun hampir separuh daripada pencarum KSP mempunyai simpanan kurang daripada 10,000. Jadi kalau dibenarkan keluar pun, mungkin mereka tak ada dah duit tu. Okey, jadi mereka nak nampak popular, kata benarkan mereka keluar, tapi itu duit rakyat, duit persaraan, akan menjejaskan pelaburan KSP untuk memberi purangan lebih tinggi dari tahun ke tahun. Sebenarnya saya lihat kat situ, inilah apabila you sebagai ahli politik, you mahu popular, you suruh buat satu dasar yang nampak bagus sebab keluar duit serta-merta, tetapi kesannya kepada pencarum sehingga hari tua amat tu. KSP melihat kalau 21,000 yang dah keluar ni, Aisina, Acita, Electra ni, untuk cover balik duit yang dah telah keluar ni, memerlukan pencarum tu bekerja 4 hingga 6 tahun lagi ekstra. Maknanya dia kena bersara umur 60 lebih tu. Oleh itu saya melihat sepatutnya ahli politik harus memberi solusi yang lebih memberi nilai tambah atau mampan kepada pencarum KSP dan rakyat. Itu duit rakyat tu. Apa yang kerajaan boleh lakukan untuk bantu mereka yang terjadi dalam banjir, apa yang pihak swasta boleh lakukan, apa inisiatif lain lah yang kita boleh fikirkan. Itu saya melihat setengah ahli politik ni, kalau mereka berfikiran panjang, mereka boleh jadikan negara kita lebih majulah. Tetapi kalau mereka mahukan kepopularan jangka masa pendek, ia sebenarnya akan lebih membinasakan lah. Baik, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya Jadip. Saya teringat ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri ketika melancarkan konsep keluarga Malaysia itu sendiri, dan tujuannya, janjinya ialah untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat. Tetapi bila kita bercakap tentang istilah kesejahteraan kepada rakyat itu, ia harus dilihat bahawa kita memerlukan kesejahteraan ekonomi itu kerana ia melibatkan rakyat. Jadi pandangan jadi, apakah itu tercapai setakat ini ataupun masih lagi we are struggling towards it sebenarnya? Kalau kita bercakap tentang kesejahteraan ekonomi, sememangnya sekarang kita masih belum, saya rasa kita masih belum mencapai. Tetapi sekiranya terdapat banyak faktor yang perlu diambil kira. Kalau kita lihat keadaan pandemik pada masa ini, sudah tentunya keadaan prestasi ekonomi
dan sosioekonomi juga dipengaruhi oleh respons kerajaan kepada pandemik. Dan setakat ini memang keadaannya nampak lebih baik berbanding dengan contohnya suku kedua atau ketiga tahun lepas, di mana terdapat movement bendera putih dan sistem kesihatan pun hampir lumpuh. Tetapi terdapat ini baru permulaan. Terdapat banyak lagi cabaran yang perlu diharungi sebelum kita boleh mengatakan secara confident bahawa misi keluarga Malaysia ini boleh dicapai. Okey, tinggal masa 3 minit saja lagi, Prof. Maria, Dr. Ahmad Razman. Apa lagi yang ingin anda sampaikan, pesanan dan juga harapan anda lah, sebagai rakyat Malaysia, sebagai keluarga Malaysia? Dan ialah 2022 baru aja 3 hari, tetapi kita mengharapkan bahawa semua pihak mungkin akan dapat respon daripada rakyat itu penting sebenarnya, untuk melihat secara positif, dan kita membangun bersama-sama dengan rakyat Malaysia yang lain dalam satu keluarga yang ingin kebahagiaan sebenarnya. Ya, bila sebut keluarga Malaysia ni pun saya ingat keluarga saya sendiri. Saya anak 5. Jadi kalau kita orang keluar berjalan sama-sama, memang kita sentiasa pegang tangan sama-sama, kita pimpin, kita mana-mana tempat. Kalau seorang makan aiskrim, yang lain pun kena semua kena ada aiskrim. Bapak dia pun kena makan aiskrim. Maknanya susah senang sama-sama. Kita tak biarkan tak ada siapa pun ketinggalan. Kalau ada siapa yang dapat kemewahan yang kita nak, semua pun turut merasa. Itu yang bagi saya keluarga macam tu. Maknanya tidak ada tertinggal, dan kemakmuran dinikmati bersama. Dan apabila kita lihat apa yang berlaku 2-3 tahun ini, memang itu yang sepatutnya kita harus lakukan. Apabila berlaku banyak bencana, kita lihat rakyat Malaysia semua bangkit. Kita lihat tanpa orang kata perlu menuding jari, semua bangkit membantu. Itu banjir kita nampak semua bantu. Betul. So bayangkan kalau situasi ekonomi kita tumpukan kepada membangunkan kembali ekonomi negara, semua sama-sama orang kata bekerja keras untuk membangunkan kembali, saya yakin kita akan kembali orang kata menjadi orang kata the Asian Tiger. Cuma kita tak naklah si abang, si adik, yang si emak semua buat kerja, si bapak duk orang kata terbaring macam tu, tengok TV tu kan. Itu yang kita tak nak. Okey, kita nak orang kata at least kurang-kurangnya semua tunjukkan usaha. Barulah orang kata kita anggap itu sebagai keluarga. Oleh itu keikhlasan dalam melaksanakan tanggungjawab orang kata sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang rakyat, sebagai seorang peniaga dan sebagainya, harus kita orang kata terjemahkan dalam aktiviti kita sehari-hari. Gambelingkan supaya ianya menjadi realiti yang memberi manfaat kepada keluarga Malaysia kesemuanya. Siapa yang lembab, mak kena cubit sikit telinga tu. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Maria, Dr. Ahmad Razman. Terima kasih kepada Janib. Tak puas sebenarnya Janib nak bercakap tentang isu ini dalam masa yang agak singkat ini. Jadi mungkin dalam masa yang akan datang kita duduk lagi di ruang bicara ini untuk sembang-sembang berkaitan dengan isu ini, dan saya percaya isu ini akan terus diperkatakan sebenarnya sepanjang tahun 2022, dan tentunya lah sebagai rakyat Malaysia, sebagai keluarga Malaysia, kita mengharapkan bahawa mungkin ada sinar yang lebih cemerlang sebenarnya pada tahun 2022 ini, terutamanya dari sektor ekonomi, kerana kalau ekonomi berkembang, kehidupan kita juga akan berkembang, dan kalau berjayanya sektor ekonomi akan berjaya jugalah sekurang-kurangnya kehidupan kita untuk menempuh kehidupan di bumi Malaysia yang bertuah ini. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa kita masih lagi berada di pandemik COVID-19, menghadapi pandemik COVID-19, dan jangan lupa patuhi SOP yang telah pun ditetapkan, dan ingatlah pesanan kami dari masa ke semasa. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting kita jaga negara kita. Jumpa lagi.